بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وآله الكرام وأصحابه العظام شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم يا عليم علمنا من علمك ما ترضى به عنا ولا تؤاخذنا بما تعلمه منا. يا عليم خلقنا بخلق العلم وحققنا بحقائق العلم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Yang berusaha pihak pengurusan Masjid An-Nur, Ashabul Fadilah, tuan-tuan guru, tuan-tuan imam, tuan-tuan najib, puan-puan hajah, datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, seperti biasa bagi dah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi menganugerahkan kepada kita kesihatan, usia yang panjang sampai ke hari ini sehingga dengan semua nikmat itu memungkinkan kita untuk sama-sama hadir dalam masjid ini menunaikan salat subuh secara berjamaah dan juga dapat kita meluangkan masa untuk sama-sama kita meneliti ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Mudah-mudahan penelitian dan pandangan yang mendalam terhadap ayat Al-Quran ini tuan-tuan menambahkan lagi keimanan kita, memberikan kita maklumat yang baik untuk kehidupan akhirat kita insya-Allah, mudah-mudahan. Allahumma amin. Jadi pagi ni tuan-tuan kita masuk ke surah baru, iaitu surah Rum. Surah Rum. Insya-Allah kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Ghulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin lillahil amru min qablu wa min ba'd wa yawma idhin yafrahul mu'minun binasrillah yansuru man yasha'u wa huwal azizur rahim. Wa'dallahi la yukhlifullahu wa'dahu walakinna aktharan nasi la ya'lamun. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya
وهم عن الآخرة هم غافلون صدق الله العظيم. Ayat yang pertama, Alif Lam Mim. Kita jumpa contoh tuan. Ini dulu saya sebut semua tanda panjang dalam Al-Quran kita baca dengan 4 harakat, insya-Allah selamat. Kecuali tanda-tanda panjang yang pertama yang seumpama seperti waladdallin. Ada tanda panjang, ada huruf mad, kemudian selepas huruf mad itu ada huruf berbaris yang bersabdu. Huruf mad itu sama ada huruf waw, huruf alif atau ya yang mati. Di hadapannya ada huruf yang bersabdu seperti waladdallin, dad, alif, kemudian lam itu bersabdu, ada tanda panjang. Yang itu kena baca 6 harakat. Yang faham tajwid dia tahulah itu mad lazim kalimi musaqqal. Kan kau sebut nama lazim kalimi, lazim harfi kan sakit kepala otak kita. Kita payah nak ingatnya. Jadi kita ambil tanda-tanda tu ya. Yang satu lagi seumpamanya alif lam mim. Saya sebut yang kedua, kalau tuan-tuan jumpa tanda panjang tu tanda yang sini kan. Dia tak berbaris lurus, dia bengkok. Tanda panjang lah tu, tanda mad yang berada di atas setiap huruf di fawatihus suwar, di awal-awal surah. Tanda panjang di atas huruf ni tak ada dekat tengah-tengah surah. Kalau ada tu Quran tu kena tengok. Tak betul tu dah. Dia mesti awal surah je. Nun, tanda panjang. Wal qalami wa ma yasturun. Qaf, Sad, Qasim, Mim, Alif Lam Mim, Sad. Ini semua Yasin kan di awal-awal surah. Tanda panjang yang duduk di atas huruf hijaiyah di awal surah, yang itu pun kena baca dengan panjang 6 harakat seperti ini. Mad lazim harfi musaqqal. Kalimi musaqqal ko harfi musaqqal ko, janganlah paning-paning yang itu. Tuan-tuan tengoklah. Saya tak suka menyebut nama hukum ni bukan apa. Sebab nanti tuan-tuan paning. Qajab ma'al gunnah, qajab bila gunnah, qajab iklab, qajab ikhfa. Paning gitu sudah. Jangan ambil tanda tu. Tapi siapa yang dia nak mahir, nambah lagi maklumat, eloklah dia faham, dia tahulah mana jeram, mana ikhfa, mana hakiki, mana yang syafawi. Itu lagi baguslah. Tapi sekurang-kurangnya kita tuan-tuan membaca dengan betul. Dengan tanda-tanda tulisan bersama Usmani ni dah membantu kita. Jadi kena baca alif lam mim. Lam nak ke mim tu ada 2 lagi harakat, mim tu 6 harakat. Kat sini ada lam ada 6 harakat, lam nak ke mim tu ada 2 harakat lagi. 8, mim tu 6 harakat lagi. Maknanya 14 harakat kat sini. Tapi tuan-tuan janganlah bila baca Quran tu kita payah Islam tu macam tu. Bacanya betul dikira tak cukuplah harakat. Jadi kita agak-agaklah. Kita agak-agaklah. Kemudian ayat yang kedua, ghulibatir rum man arid disukun. Kita baca dengan 2 atau 4 atau 6 harakat. Fi adnal ardi. Ini man jaiz munfasil. Dulu kita dah bincang. Kalau hari ini boleh baca banyak, kita tajwid sebut boleh baca 2, boleh baca 4. Tapi kita dah sebut dulu mad jaiz munfasil ni kita baca 4 harakat berdasarkan matan Syatibi kan. Yang mengatakan kebanyakan itulah qaul yang kuat baca 4. Fi adna. Adna dal yang mati qalqalah sughra, tengah-tengah bacaan, tengah-tengah ayat. Adnal ardi wa hum, mim mati bertemu dengan mim. Idgham mislaini ataupun idgham mutamassilaini. Idgham saghir pun dia nama dia. Jadi mim mati jumpa mim kena dengung. Kalau ikut kaedah penulisan resam Usmani, semua mim yang mati jikalau tiada tanda mati di atasnya hendaklah dibaca dengan dengung. Wa hum min ba'di. Min ba'di nun mati bertemu dengan
Ba, ini iqlab. Kalau tuan-tuan jumpa nun mati, atas nun tu ada mim macam ni. Maknanya kita kena baca dengan bunyi mim. Mim. Tapi lah iqlab ni kadang-kadang bergaduh pula kan. Takkan toga nak baca, nak nyebut dia bergaduh kan. Jadi banyak syekh, banyaklah pandangan ni ikut aliran guru dia kan. Jadi ada yang sebut mim ni boleh tutup mulut. Mim, tapi janganlah pojab. Mim, jangan pojab kata dia. Ada yang sebut kena buka longgar sikit. Mim. Tapi kalau berdasarkan matan, kan Sulaiman Jamzuri itu yang mengaji iqlab ni kena baca, ada 3 syarat. Miman bi ghunnatin ma'al ikhfa. Bunyi mim dengung ikhfa. Jadi disebut ma'al ikhfa ni buka mulut sikit. Mil ba'd. Tu. Ghala bihim sayaghlibun. Him sayaghlibun. Mim mati bertemu dengan sin. Ini izhar syafawi. Dia berbeza dengan wahum mim. Itu idgham mutamatsilain. Di wahum mim mati tak ada tanda mati lah. Itu dengung. Ghala bihim sayaghlibun, mim tu mati, ada tanda mati dia. Itu jangan didengungkan. Setiap mim yang mati, yang ada tanda mati di atasnya, maka kita baca tanpa dengung. Ghala bihim sayaghlibun. Bun tu man al-sukun sama dengan ar-rum atas tu. Boleh baca 2, boleh baca 4, boleh baca 6. Maka jadilah bacaan dia tuan-tuan, lebih kurang bunyi dia. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Ghulibatir rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu sedikit dari sudut ilmu tajwid. Mari kita tengok tuan-tuan sama-sama dari sudut tafsiran ni insya-Allah. Alif lam mim. Allah yang mengetahui akan maksudnya. Memang alif lam mim ni tak ada orang nak terjemahkan. Tapi kalau kita tengok tafsir-tafsir dulu, kita akan jumpa juga ada di kalangan para sahabat yang memberikan maksud alif lam mim ni. Banyaklah. Antaranya saya ingat, antaranya yang sebut oleh dan tafsir yang oleh Ibnu Mas'ud, salah seorang sahabat, mengatakan alif tu Allah kata dia. Lam ni lambang bagi Jibril, lam Jibril, mim tu Muhammad. So nak beritahu Al-Quran daripada Allah melalui perantaraan Jibril sampai kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam adalah juga logiknya kan, tapi Allah Taala saja yang mengetahuinya. Jadi itu lebih tepatlah. Nak buat andaian boleh lah. Tapi maksud andaian tu seolah-olah boleh diserasikan dengan alif lam mim ni. Daripada Allah, Jibril, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu andaian para ulama lah, sahabat. Alif lam mim, sebelum kita tengok tuan, kita baca dulu pendahuluan mengenai surah Ar-Rum. Surah Ar-Rum ini mengandungi sebanyak 60 ayat. Semuanya diturunkan di Makkah kecuali ayat 18 yang berbunyi walahul hamdu fis samawati wal ardi wa 'ashiyyan wa hina tuzhirun. Ayat 18 turun di Madinah. Ayat 18 turun di Madinah. Dan surah Rum ini diturunkan selepas turunnya surah Al-Insyiqaq. Adapun hubungannya dengan surah yang sebelumnya, surah Ankabut ialah. Jadi tuan-tuan tengok ayat ni, surah Rum ni diturunkan selepas turunnya surah Al-Insyiqaq. Sepatutnya sebelum surah Rum ni surah Al-Insyiqaq. Tapi sebelum surah Rum ni surah Al-Ankabut.
Ni tuan-tuan kau ingat, saya selalu ingat ni. Kata surah ni turun selepas turunnya surah Al-Insyiqaq. Kita tengok sebelum surah ni adalah surah Ankabut, bukan surah Insyiqaq. Jadi itu biasa kerana kedudukan surah-surah Al-Quran ni seperti mana yang saya selalu beritahu, dia adalah secara tauqifi. Allah Ta'ala ilhamkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat sini dekat sini, ayat sini dekat sini, surah sini dekat sini. Bukan susunan para sahabat, bukan susunan tabi'in. Itu berdasarkan susunan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara tauqifi. Jadi sebab itu ayat yang mula-mula turun kadang-kadang tu duduk hujung. Ayat yang last turun duduk kat pangkal. Itu biasa. Menurut susunan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa pula hubungan surah Rum ni dengan surah Al-Ankabut sebelum ini? Bahawa surah Al-Ankabut dimulakan dengan adanya perintah berjihad. Disudahi juga dengan perintah berjihad, yang mana manusia diciptakan Tuhan di muka bumi bukanlah supaya tidur sahaja dengan hidup bersenang lenang, sebaliknya mereka dijadikan untuk berjuang atau berjihad ke akhir hayatnya, di mana nanti akan bertemu dengan Tuhan mereka. Tetapi sebelum itu mereka akan menemui bermacam-macam penderitaan dan kesukaran hidup dalam hubungan mereka dengan keluarga dan umat manusia di sekitar tempat tinggal mereka. Ini isi surah Al-Ankabut sebelum ini. Adapun surah Rum telah dimulai dengan menyebutkan tentang pertolongan Allah kepada orang-orang yang beriman dan akan mempertahankan mereka dari dicelakakan oleh orang-orang musyrikin. Sedangkan mereka itu pula berjuang pada jalan Allah dan mengharapkan keredaannya yang seolah-olahnya surah ini sebagai mengakhiri atau menyudahkan surah yang sebelumnya mengenai perkara jihad tersebut. Surah Rum cerita perang. Awal suruh perang, ujung ayat suruh perang, sampailah surah Ankabut, sampai surah Rum, cerita perang dan berakhir perang. Dan itu hubungan dia. Bahawa dalam surah Rum yang kedua terdapat bukti tentang keesaan Allah dan suruhan supaya memperhatikan kejadian di langit dan di dalam diri sendiri secara terperinci, sesudah menyebutkannya secara ringkas pada surah yang terdahulu. Kerana pada surah terdahulu disebutkan tentang permulaan kejadian makhluk Tuhan, seperti pada ayat 20 surah Al-Ankabut, "Fanzuru kaifa bada'al khalqa." Lihatlah bagaimana manusia ni, kejadian ini dicipta, dimulakan oleh Allah. Sedangkan di sini diterangkan tentang kesudahan hidup makhluk seperti pada ayat 9. Awalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana 'aqibatul ladzina min qablihim. Dan juga diterangkan seperti pada ayat 11 surah Ar-Rum, Allahu yabda'ul khalqa thumma yu'iduh. Nanti kita akan jumpa ayat itu, tuan, kita bahaskan. Itu hubungan antara surah Rum dan surah Al-Ankabut. Kita masuk ayat pertama, sudah ayat yang kedua. Ghulibatir Rum, negeri Rum telah dikalahkan, yang letaknya dekat dengan negeri Makkah, dan mereka setelah dikalahkan nanti bakal menang pula. Ayat ketiga, Allah Ta'ala sebut pada ayat kedua, ini cerita tentang tentera Rum. Kali kita fikir, apalah kau nak mengono orang Malaysia dengan tentera Rum kat sana ni kan? Kan kalau tak ngaji tafsir tu jadi tu. Apalah kau nak mengono Yahudi, cerita Yahudi tak habis-habis ni tadi dalam Quran kan. Semua isi Al-Quran ni turun ada sebab-sebab dia. Ada masa-masa dia, tempat-tempat dia, ada watak-watak, ada orang-orang yang terlibat. Sebenarnya pengajaran itu mengalir sampai kepada kita hari ini. Nanti dalam kisah Rum ni kita akan dapat pengajaran, banyak pengajaran. Yang letaknya dekat dengan negeri Makkah, dan mereka setelah dikalahkan nanti bakal menang pula. Kemudian iaitu dalam beberapa tahun lagi, semua urusan terserah kepada Allah, sama ada sebelum kalah atau sesudah kalah. Waktu mendapat kemenangan itu bersukurialah orang-orang mukmin, orang-orang Islam.
Jadi kita nak faham sedikit tuan-tuan, sebenarnya ayat ni ceritakan kisah yang dulu berlaku di antara dua kerajaan besar. Satu Rom, satu Parsi. Tapi kerajaan Parsi ni, orang-orang ni penyembah api. Orang-orang ni adalah penyembah api. Ketika itu diketuai oleh Raja Sabur. Kerajaan dia besar. Dan kerajaan Parsi ni sentiasa bertembung dengan kerajaan Rom. Satu juga kerajaan besar, tapi lebih besar kerajaan Parsi ni. Ketika Raja Sabur tu merintah Parsi, hari ni Parsi Iran lah, no? Iran lah. Rom tu Itali. Orang faham macam tu hari ni. Ketika Raja Parsi ni diperintah oleh Raja Sabur, zaman itu Rom diperintah oleh, kita sebut Heraklius. Dia jadi raja. Dan dalam sejarah raja-raja Rom tu, Heraklius ni di antara raja-raja yang wawasan dia tinggi. Pandangan dia tajam. Dia seorang cendekiawan. Dia cerdik Heraklius ni. Tapi masa dia tu dia bertambung dengan raja yang besar kerajaan dia, Raja Sabur ni. Jadi kalau kita nak faham macam Amerika dengan Rusia lah, kan beramuk dua ekor tu. Macam itulah dulu. Ketika itu sampailah kerajaan Sabur ni, Raja Sabur ni dia menyerang kerajaan-kerajaan jajahan Rom ni sikit dia apa? Dia mamah. Sampai ke Syam. Habis kerajaan-kerajaan Rom ni dijajah oleh Parsi. Sehingga akhirnya Heraklius ni dia tak dapat nak bertahan, dia lari sampai ke Konstantinopel. Lama peperangan ni. Jadi itu gambaran sedikit tentang bagaimana akhirnya kerajaan Rom dikalahkan. Tapi selepas beberapa tahun, dalam tempoh jangka masa 10 tahun ke bawah, Rom akhirnya dapat mengalahkan Parsi. Kita tengok tuan-tuan huraian daripada Ustaz Ahmad Sunhaji. Allah menceritakan kisah kerajaan Rom yang di sebelah timur, di mana penduduknya daripada orang-orang ahli kitab. Yang asalnya orang Rom ni dia menyembah bintang. Telah dapat dikalahkan oleh kerajaan Parsi. Sedangkan mereka pula bukan ahli kitab. Orang Parsi menyembah api. Orang Rom daripada menyembah bintang akhir jadi ahli kitab. Agama Nasara. Dikalahkan oleh orang Parsi yang bukan ahli kitab, bahkan daripada orang yang menyembah berhala atau api. Dengan kekalahan orang-orang Rom, yakni golongan ahli kitab itu, maka orang-orang kafir Makkah menyambut berita kekalahan itu dengan amat gembira, seraya berkata kepada orang-orang Islam, kami pasti dapat mengalahkan kamu sebagaimana orang-orang Parsi dapat mengalahkan orang-orang Rom. Jadi orang musyrik Mekah, biasalah dia kena sokong geng-geng yang sama dengan dia. Jadi dia nyembah berhala. Orang Parsi nyembah api. Dua-dua bukan Allah. Lebih kurang sama lah tu. Orang Rom ahli kitab. Dengan pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang nak Rom menang. Olah deh. Saya katakanlah, saya penyokong Liverpool. Imam Amin MU. Kalah MU bersorak saya. Padahal muka kau kan. Nyokong tak tahu nak sokong. Brazil lawan Malaysia, saya orang Malaysia. Kan? Tok Rahim dia lawan Brazil, menang Malaysia lawan Brazil. Pek kosong Malaysia tak lawan Brazil, suka saya. Kita kan berlaku gitu dah. Tak ada dah. Malaysia kalah Brazil tak pernah berlaku tu dah 10 tahun kiamat gitu. Tak pernah menang dia gitu. Macam tu lah cerita weh. Aja ni orang musyrik syukur. Orang Rom kalah tu dia. Besok satu hari kita tengok Rom dah kalah. Kita besok satu hari pasti akan dapatkan kalahan kamu juga. Itu yang ada dalam tempolok orang-orang musyrik Mekah. Dalam perut orang-orang musyrik Mekah. Jelaslah dari kata-kata mereka bahawa mereka sangat berpihak kepada orang Parsi. Disebabkan kerajaan Rom beragama Nasrani
yang memang ada pertaliannya dengan agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab Injil turun kan Nabi Isa alaihi salam. Yang turun dulu. Jadi isi dia walaupun tak nama Islam ketika itu sebut Nasrani, Nasara, tapi isi dia adalah mentauhidkan Allah. Isi dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan apa yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Islam mentauhidkan Allah. Jadi ada pertalian. Maka orang-orang kafir Makkah itu berasa bahawa kekalahan Rom tidak lama, kerana 7 tahun kemudian tentera Rom akan dapat merebut kemenangannya dari tangan kerajaan Parsi. Maka dikala kemenangan Rom itu nanti, kaum muslimin akan bergembira sebab mereka juga memperoleh kemenangan yang gilang gemilang, mengalahkan musuh-musuh mereka daripada kaum musyrikin Makkah. Sedang kekalahan Rom yang mula-mula dan kemenangannya yang kemudian dalam peperangannya dengan Parsi itu adalah urusan Allah yang sudah ditetapkannya. Adapun lafaz Rom di sini ialah nama kepada suku kaum yang asalnya nama kepada datuk mereka iaitu Rom bin Isu bin Ishaq bin Ibrahim alaihi salam. Ini keturunan Rom ni. Sampai ke Nabi Ishaq, sampai ke Nabi Ibrahim. Dalam tafsir Ibnu Jizzi, saya pun tak jumpa tafsir Ibnu Jizzi ni. Tafsir banyak tuan-tuan kan. Disebutkan bahawa Isu adalah nama bapa Rom. Iaitu adalah dikatakan Isu bersama saudara kembarnya itu Yakub masih dalam kandungan ibu. Ini cerita Nabi Yakub dengan Isu ni. Kita tengok tuan, Rom ni bangsa Rom daripada Rom bin Isu bin Ishaq bin Ibrahim. Dikatakan Isu, ayah kepada Rom ni, bersama saudara kembarnya itu Yakub alaihi salam masih dalam kandungan ibu. Masing-masing berebut hendak lahir terlebih dahulu dari perut ibu mereka. Kalau baca kan macam mana lah, masing-masing tahu nak kita ni keluar kan, dia dalam perut lagi kan. Ni Isu dengan Yakub ni dalam perut lagi. Siapa pula tahu cerita ni kan? Yang itu yang jangan tanya saya, Ustaz, macam mana Ustaz Maksud Haji tahu berobot-obot nak keluar dulu ni? Tak dapat saya jawab. Sebab itu dalam Islam ni tuan-tuan disebut dia ada wahyu. Ulama tak dapat wahyu dah. Kalau ada ulama dapat wahyu, kita ambil dia, kita ikut kan, kita ikut pokok Kongo, bukan Kongo. Tak ada ulama dapat wahyu, ya Rasul dia dapat wahyu. Dapat Quran kan. Tapi di situ ada ilham. Ada mimpi. Sehingga Nabi sebut ra'yatus salihah tu mimpi yang baik itu sebahagian daripada kenabian, juz'um minan nubuwah. Mimpi yang baik itu sebahagian daripada kenabian. Itu tak boleh disangkal. Ilham-ilham yang turun daripada Allah, yang Allah Ta'ala nak beri pada orang, itu sebahagian daripada hak Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang tak boleh orang sangkal. Walaupun kita faham hari ini dalil yang sahih, yang kuat berdasarkan Quran, berdasarkan hadis, dia tersurat. Tapi tak boleh dinafikan ada perkara-perkara yang tak tersurat, yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala disampaikan kepada hamba-hamba pilihannya. Sebab itu di situ ada mukjizat, ada irhas, ada maunah, ada karamah. Ini semua benda-benda yang tak ada dalam Quran kita dah. Secara detail dah. Tapi dapat. Takkanlah kita nak menafikan kan? Benda-benda itu berlaku. Kisah-kisah orang terdahulu. Seperti Imam Haramin. Orang selalu tanya dia, bila dia mengajar, dia pandang ke atas. Selalu saya bawa cerita ni, pandang ke atas. Orang tanya dia, kenapa kau mengajar imam, kau selalu pandang ke atas? Kadang-kadang bila aku mengajar, aku lupa. Jadi blur. Pandang, minta ilham daripada Allah. Mungkin kesan-kesan susu, air susu jiran aku dulu yang masuk dalam perut aku yang tak habis dikeluarkan oleh ayah aku. Orang dulu kan nak masuk dalam perut anaknya, tengok betul-betul. Kalau orang menyusu, pastikan orang tu bertakwa, orang tu beriman, baru boleh menyusu dalam perut anak dia. Sebab nanti makanan tu akan membentuk darah daging, kefahaman, otak, minda semua daripada makanan. Dia orang dulu tak nak makanan tu.
Jadi kan Imam Haramain dulu ketika dia menangis-nangis kehausan, ibu dia kekeringan susu, orang sebelah rumah datang nyusu, ayah dia balik marah, keluarkan susu, dia pun sebut ini mungkin kesan-kesan susu dulu, ada lagi kata dia. Kita tak ada dah. Bukan susu orang, susu lembu pun tak tahu. Tak tahulah lembu tu beriman ke takwa ke tak lembu. Tu yang berekor semua hari ni. Banyak ekor. Ekor banyak ekor kan. Asyik-asyik nak menanduk orang yang menanduk. Oh silap sikit tanduk, silap sikit tanduk. Itulah dia tuan-tuan. Sebab itulah susu ibu tu terbaik. Kan jauh pergi tu. Sebablah susu ibu tu terbaik. Kan? Bila masuk susu ibu, masuk sifat lemah lembut ibu, masuk penyayang ibu, masuk penyabar ibu, perasaan ibu, semua masuk. Dia adalah connection dua tu. Ini masuk lembu, masuklah garang lembu tu, pembaungi lembu tu, kuek makan lembu tu, kuek menterah lembu tu, ekor lembu, semua masuk ke situ. Lepas tu kita heran, asal perangai kau ni baran benar macam kabau tadi. Dulu masuk susu kabau. Sebab itu nyusu tu sebut. Tengok dalam Quran. Wal walidatu yurdi'na haulaini kamilaini liman arada yutimma ar-radha'ah. Sampai 2 tahun Allah Taala suruh nyusu, lama tu. Supaya nanti susu tu, makanan tu membekas dalam diri anak-anak, membesar macam itu. Jauh kita selesai tu, masuk balik ke pangkalan jalan. Jadi Isu dengan Yakub ni dia bergobot-gobot nak keluar dulu. Jangan peduli mana dapat kita ni. Isu berkata, lagi pula berkata dalam perut ni. Kalau saya tidak keluar sebelum engkau, nescaya saya akan keluar dari arah yang lain. Ini dalam tafsir Ibnu Jizzi. Mendengar itu, Yakub berasa kasihan dan memberi peluang supaya Isu keluar dahulu. Takkan nak mana pula Isu tu keluar, takkan tak telingo lah nak keluar. Keluarlah kau dulu, Yakub AS. Keluarlah dia. Dan dia keluar kemudian mengiringinya dari belakang, Yakub daripada belakang AS. Oleh sebab itu, Yakub adalah orang yang menjadi bapa kepada para nabi, sedangkan Isu menjadi bapa kepada orang yang ganas, yang mana keturunan mereka adalah bangsa Rum. Isu ni bawa Rum dengan ni. Tafsir Ibnu Jizzi lah. Sebabnya ayat ini diturunkan sebagaimana diterangkan oleh para mufassirin ahli tafsir. Telah terjadi peperangan di antara kerajaan Parsi dengan kerajaan Rum. Orang-orang musyrik Mekah pula ingin supaya orang-orang Parsi menang, mengalahkan Rum. Kerana orang Parsi beragama Majusi, menyembah api, bukan daripada kalangan ahli kitab. Adapun orang Islam menyokong orang Rum. Nak orang Rum menang sebab orang Rum pada ketika itu dari golongan ahli kitab. Kisra Raja Parsi mengutus bala tenteranya ke negeri Rum dengan melantik Syahriman menjadi panglimanya dalam peperangan tersebut. Kisra Parsi, kalau Raja Parsi gelaran dia Kisra Parsi, kalau Rum Kaisar Rum. Jadi Kisra Parsi ni dia hantar panglima perang nama Syahriman dalam peperangan. Sedangkan Kaisar Rum melantik Khannas mengetahui bala tenteranya. Maka bertempurlah kedua belah pihak ni di Azriyat. Di Azri'an, ada yang kata di Syam dan Busra, dalam kawasan tanah Syam. Di Syam ni Syria. Sekarang ni Syria lah Syam ni. Yang bersempadan dengan tanah Arab dan tanah Parsi. Maka tentera Parsi telah dapat mengalahkan tentera Rum. Sampailah berita itu kepada orang-orang muslimin di Makkah. Duku citalah orang-orang muslim di Makkah. Adapun orang Quraisy bersukaria dia. Sebab orang-orang Parsi menang. Sehingga orang-orang musyrik mengatakan, sesungguhnya kamu orang ahli kitab dan orang-orang Nasrani juga ahli kitab. Sedangkan kami bukan ahli kitab dan juga orang-orang Parsi bukan ahli kitab. Saudara-saudara kami orang Parsi sudah dapat mengalahkan saudara-saudara kamu orang Rum. Sekiranya kamu memerangi kami, pasti kami dapat mengalahkan kamu. Kata orang musyrik kepada orang Islam. Maka Allah Ta'ala pun turunkan ayat. Alif Lam Mim, ghulibatir Rum fi adnal ardi. Sampailah ayat
Wahum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Mereka selepas mereka kalah, mereka akan menang, kata Allah Ta'ala. Menyedapkan hati orang beriman. Kemudian Sayyidina Abu Bakar, ni ada cerita ni saya tengok tuan, rupanya dia ambil daripada panjang lebar cerita ni daripada tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran oleh Imam Qurtubi rahmatullah alaih. Jadi ada satu kisah, Sayyidina Abu Bakar pula telah berjumpa dengan orang kafir Mekah. Dan dia cakap, kamu tentulah bersenang hati dengan kemenangan saudara kamu. Janganlah kamu terus bersenang-senang hati. Demi Allah, kerajaan Rom nanti akan dapat mengalahkan kerajaan Parsi. Kerana Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memberitakan demikian itu. Beri tak Sayyidina Abu Bakar beritahu orang Quraisy, kau sukalah hari ni, tapi kau kena ingat, besok Parsi kalah. Memanglah boleh menang hari ni, MU menang lah, besok Umang kalah, Tabuk kalah tu. Contoh. Kau gemuk-gemuk kan. Apabila mendengar kata-kata Sayyidina Abu Bakar tu, tampillah Ubay bin Khalaf Al-Jumuhi. Ubay bin Khalaf Al-Jumuhi ni, dia pun menjawablah, engkau telah berdusta. Abu Bakar menjawab dengan berkata, engkau lebih-lebih lagi berdusta, wahai musuh Allah. Ubay kata, kau pembohong. Kata Abu Bakar kepada Ubay, kau tu lagi pembohong. Kemudian Abu Bakar menjawab, mari kita bertaruh. Bertaruh tu. Mari kita bertaruh, aku keluarkan 10 harta aku dan engkau keluarkan pula 10 harta engkau. Kalau kerajaan Rom menang, dapat mengalahkan kerajaan Parsi, hendaklah engkau bayar pertaruhan itu kepada aku. Dan kalau kerajaan Parsi pula menang, dapat mengalahkan kerajaan Rom, akan aku bayar pertaruhanku kepadamu. Dan tempoh kemenangan itu ialah dalam masa selama 3 tahun. Ubay bin Khalaf bersetuju menerima perlawanan Abu Bakar untuk bertaruh. Akan tak habis cerita ke ya? Boleh bertaruh rupa weh, siapa nak kata berjudi kita kan, belum habis gini. Kan? Zaman tu, masa tu boleh bertaruh lagi. Sekarang jangan bertaruh pula. Apa istilah budak hari ni? Kita apa? Kita bet. Kita bet. Betting. Kau menang MU, kau bagi dia RM10. RM10 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Sayyidina Abu Bakar 10 daripada orang tua bagi kepada Ubay. Dia kata 3 tahun. Dalam tempoh 3 tahun ni, tengoklah. Rom akan menang balik. Kalau tuan-tuan tak percaya, dalam tempoh 3 tahun ni, insya-Allah kalau ada perlawanan persahabatan, Malaysia akan mengalahkan Brazil. Tuan-tuan tengok ah. Tengok tak tu? Kemudian Abu Bakar menemui Rasulullah. Lepas bertaruh dengan Ubay, dia jumpa Nabi. Dan dia beritahu Nabi, dia bertaruh dengan Ubay bin Khalaf ni. Yang mana pertaruhan seperti itu adalah termasuk sebagai judi. Tetapi perjudian belum lagi diharamkan di dalam Islam pada masa itu. Jadi masa itu belum diharamkan lagi judi lagi, bertaruh-bertaruh ni. Maka Sayyidina Abu Bakar pun cerita pada Rasulullah, dia bertaruh dengan Ubay, kata dia 3 tahun. Lepas tu Nabi jawab, bukannya begitu, kata Nabi. Apalah kau bertaruh 3 tahun, kata Rasulullah. Ya, bukannya begitu yang mesti engkau sebutkan, tetapi katakanlah tempoh kemenangan itu dalam masa 9 tahun. Jangan 3 tahun, kata Nabi. Kau ni dengar dan sebut menang, kau 3 tahun. Bukan 3, 9, kata Nabi. Sebab lapas bid'u tu dalam ayat merupakan bilangan antara 3 hingga 9. Nabi kata, kau pergi tambahkan waktu pertaruhan kau tu. Tambahkan tempoh. Tambahkan apa yang kau taruhkan tu, tambahkan tempoh dia. Kalau kau tambah tempoh kan nampaklah apa ngelat ni kan. Kau tambah tempoh tu, kau tambah lagi wang pertaruhan. Rasulullah ajar Sayyidina Abu Bakar masa tu. Ayat judi tak turun lagi. Masa ni pertaruhan tidak diharamkan lagi. Jadi Abu Bakar dengar nasihat Nabi, dia pun jumpa Ubay bin Khalaf. Dan dia kata, aku rasa engkau sudah menyesal. Cara itu nak bujuk. Dijumpa Ubay bin Khalaf, aku rasa kau dah nyesal ni, takut kalah lah tu kan. Takut kalah kan. Dia api-api lah. Dia api-api ya Ubay ni. Aku rasa kau menyesal betul dengan aku tu. Kata Ubay, tak, kata dia. Kalau kau tak nyesal, tak tambah lagi.
Cara Sayyidina Abu Bakar. Tambah lagi nilai pertaruhan ni. Kita tambah lagi nilai ni biar besar lagi, kita lanjutkan tempoh kan. Kalau kau tak nyusah. Ubay Khalaf pun terpengaruh, lalu dia menambah pertaruhan sehingga berjumlah 100 harta dan tempoh kemenangan sehingga 9 tahun. Dan ada kaul yang lain mengatakan hanya 7 tahun sahaja, maka Ubay telah bersetuju. Daripada tadi 10 tambah lagi jadi 100. 10 kali ganda. Ubay berkata tak apalah. Setuju bertaruh. Manakala Ubay bin Khalaf berasa khawatir kalau Abu Bakar akan meninggalkan kota Mekah. Lalu ditemuinya dengan berkata, aku takut engkau nanti akan meninggalkan Mekah. 9 tahun bertaruh. Kan takut tahun yang kedua dah padam salah seorang ni. Macam mana nak minta hadiah kemenangan ni? Tak ada lah orang bertaruh sampai 9 tahun. Sayyidina Abu Bakar 9 tahun dia bertaruh. Kata Ubay, nanti kalau kau lari, susah nak cari kau. Ataupun kau mati. Oleh sebab itu, engkau mestilah memberikan kepadaku seorang yang akan menjadi penjamin bagi pertaruhan. Maka Abu Bakar pun menetapkan anaknya Abdullah sebagai penjamin. Sayyidina Abu Bakar kata, kalau apa-apa berlaku, kalau aku keluar kau, meninggal kau, anak aku Abdullah sebagai penjamin, minta dekat Abdullah. Kemudian apabila terjadi peperangan Uhud, sedangkan Ubay hendak keluar pergi berperang, Abdullah meminta pula kepada Ubay supaya memberikan kepadanya orang yang akan menjadi penjamin bagi pertaruhannya. Perang Uhud, Ubay nak keluar. Kan kalau kau padam kan, kat mana nak minta hadiah, kata Abdullah ni kan. Ambil seorang penjamin. Akhirnya Ubay jadikan anak dia pula penjamin. Sayyidina Abu Bakar dijamin oleh anak dia, Ubay dijamin oleh anak dia. Tidak lama selepas itu Ubay pulang ke Makkah dalam keadaan luka-luka dalam peperangan Uhud. Ubay ni balik dalam perang Uhud, dia luka-luka. Luka-luka itu adalah bekas tikaman yang dikenakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi tikam. Akhirnya dia pun mati. Raji'un lah si Ubay ni. Apabila sampai berita kemenangan kepada kerajaan Rom kerana dapat mengalahkan kerajaan Parsi, iaitu masuknya tahun yang ke-7 dari masa bertaruh, 7 tahun. Maka Abu Bakar segera mengambil kemenangan dengan bertaruh itu daripada harta pusaka Ubay. Menang, dapat ambil ke anak Ubay. 7 tahun lepas itu Rom menang. Lalu dibawa ke hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 100 itu, tak tahu 100 apa. Sebelum diharamkan perjudian, baginda pun berkata, sedekahkanlah hartamu itu. Nabi kata, harta ni kau bertaruh, ambil serahkanlah ke orang. Ketika itu pertaruhan belum lagi diharamkan. Jadi cerita ni masyhur dalam tafsir, dan Imam Al-Qurtubi pun menceritakan tentang pertaruhan Sayyidina Abu Bakar ni kan. Itu tuan-tuan melibatkan ayat 1, 2 dan 3 kan. Di mana akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada kerajaan Rom. Nak beritahu apa tuan? Satu, membuktikan kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul. Yang Nabi cakap akhirnya berlaku. Apa yang Nabi cakap berdasarkan Quran. Wal fasl laisa bil hazl. Kita ngaji kan, Quran tu pemutus. Apa yang Quran sebut tu betul. Laisa bil hazl, bukan angan-angan, bukan cakap kosong. Nabi pun beritahu kepada Sayyidina Abu Bakar, kepada orang-orang beriman, Rom akan menang. Dia turun ayat ni. Maka benarlah Rom menang. Yang kedua tuan-tuan, menunjukkan kepada kita, orang-orang Islam ni, dia mesti condong kepada perkara-perkara yang ada kaitan dengan agamanya. Macam Rom tadi. Pada ketika itu mungkin dah berlaku penyelewengan. Sampai hari ni kan, kitab yang dibawa oleh Isa Al-Masih alaihi salam itu telah diselewengkan. Ditukar-tukar. Atas nama apa? Bible ke, Injil ke, tukar-tukar sampai ke hari ni. Banyak tambahan-tambahan dia. Pada ketika itu, ahli kitab. Tetapi oleh kerana ada kaitan sikit-sikit tu, orang Islam nak juga orang Rom menang. Nak juga orang Rom menang. Walaupun taklah 100% mereka itu beriman. Sebahagiannya beriman sungguh. Sebahagiannya bermasalah.
Kan? Tapi orang Islam sebab ada perkaitan tu, sokong orang-orang Rom daripada menyokong orang Parsi yang betul-betul menyembah api. Maksud apa tuan-tuan dan puan? Maksud kita pun di muka bumi ni dalam banyak-banyak perkara, dalam banyak-banyak hal yang kita uruskan, kan, bila-bila lagi menyangkut hal-hal agama kita, dengan orang-orang yang bukan seiman dengan kita pun, kalau dia tidak menunjukkan sikap penentangan dan sebagainya, dia berlaku baik dengan kita, seperti kafir zimmi kan, dia ada hak dia dengan kita, kita boleh baik dengan dia. Kan Rasulullah hijrah ke Madinah, penunjuk jalan Nabi bukan orang Islam, orang musyrik, tapi tak menunjukkan sikap penentangan kepada Nabi. Dia boleh dengar kat Nabi, dia boleh patuh, dia tunjukkan jalan, padahal dia seorang musyrik. Kan, padahal dia seorang musyrik. Jadi ayat ni banyak mengajar kita dalam kehidupan. Orang-orang yang tidak beriman tidak menunjukkan penentangan kepada kita. Bolehlah kita bergaul baik dengan dia dalam keadaan kita berwaspada, kan, berbanding dengan orang-orang yang tidak seiman tetapi mereka menunjukkan dengan jelas penentangan pada kita. Orang macam ni jangan nak kita ikut, nanti akan memusnahkan diri kita. Takut bangsa agama kita pun musnah. Sebab itu orang Islam ni dikehendaki supaya orang Islam ni diajar oleh Allah Ta'ala seorang yang penyabar, pemaaf, tapi seorang yang berwaspada. Diajar supaya sabar, pemaaf, tapi waspada. Sebab itu jumpa dalam surah At-Taubah, wa in janahu lisalmi fajnah laha wa tawakkal 'ala Allah. Kau kalau tengah-tengah orang, tiba-tiba musuh angkat bendera putih, dia nak berdamai, fajnahlah, kau bagi dia perdamaian. Wa tawakkal Allah. Tapi bertawakal kat Tuhan, hati-hati. Takut tu satu penipuan, pembohongan. Orang nak minta damai, berdamai. Tapi hati-hati. Itu yang Allah Ta'ala ajar kepada orang-orang yang beriman. Bukan marah sampai kesudahlah kita marah. Dalam perang pun Islam mengajar. Jangan bunuh binatang ternakan. Jangan musnahkan pokok tanam-tanaman. Jangan musnahkan rumah-rumah ibadat walaupun itu bukan rumah ibadat kita. Orang apa salah kata jahanam lah susu semua Islam di situ. Tengok lembut, cantiknya Islam tu. Kan? Jangan kau berperang dengan askar yo. Orang perempuan jangan kau kacau. Orang tu tak ada kena-mengena dengan tentera ni pun jangan kau bunuh. Budak-budak jangan, lagi lah jangan bunuh budak-budak. Tentera je. Islam macam tu. Cantik. Sampailah walaupun musuh nak berdamai, timur perdamaian tu, tapi hati-hati. Kan? Tapi hati-hati. Jadi dalam surah Rum ni tuan-tuan, itu di antara pengajaran-pengajaran banyak. Bila kita fikirkan nanti, kita akan dapat pengajaran-pengajaran yang banyak. Jadi orang Islam dalam kehidupannya perlu berhati-hati, perlu berwaspada. Kalau kita nak berpihak pun kita tengok-tengok. Itu ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Ayat yang kelima, binasrillah yansuru man yasha wa huwal azizur rahim. Disebabkan pertolongan Allah, dia menolong siapa yang dikehendakinya dan dia perkasa lagi penyayang. Allah menyatakan pada waktu orang Rom mendapat kemenangan mengalahkan orang Parsi, maka orang-orang Islam bersukaria di Madinah disebabkan mendengar berita dari Jibril yang mengkhabarkan tentang kemenangan tersebut. Dan kemenangan itu adalah mengikut kehendak Allah terhadap siapa yang disukainya untuk dimenangkannya. Mengikut setengah kaul, ada pendapat, banyak sangat pendapat, kemenangan orang Rom bersamaan masanya dengan kemenangan orang Islam dalam perang Badar. Jadi orang Rom menang mengalahkan Parsi, setengah pendapat mengatakan macam ni. Sama dengan ketika itu tempoh kemenangan tentera Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengalahkan kafir Makkah. Waktu yang berlaku pada tahun 2 Hijrah, bermakna kekalahan orang-orang Rom dahulu berlaku pada tahun 5 sebelum Hijrah. Ada pula kaul yang lain mengatakan bahawa kemenangan orang-orang Rom itu berlaku pada tahun 6 Hijrah, iaitu semasa orang Islam mengadakan perjanjian damai dengan orang-orang kafir di Hudaibiyah
dan ini bermakna kekalahan orang-orang Rom dahulu berlaku 1 tahun sebelum hijrah. Dalam peperangan di antara kerajaan Rom dengan kerajaan Parsi, Kaisar Rom telah mengerahkan 500,000 orang bala tenteranya. 500,000 menyerang negeri Parsi dengan hebatnya dan dapat mengalahkan mereka sehingga Kisra, Raja Parsi ikut terbunuh. Mengikut ceritanya, sebab kekalahan kerajaan Parsi ialah kerana Panglima Perang Syahriman bersama adiknya Farhan telah belot kepada raja, yang mana raja mereka sebelum itu telah memerintahkan kedua adik-beradik itu supaya dihukum bunuh. Akhirnya keduanya telah membantu tentera Rom sehingga mendapat kemenangan. Padahal sebelum itu Syahriman yang bantu raja Rom, yang bantu Kaisar Parsi. Sabur tu. Lepas tu Kisra nak bunuh pula adik-beradik Syahriman dengan Farhan. Jadi bongilah Syahriman ni. Dia belot, akhirnya dia berpaling tadah membantu tentera Rom. Kalahlah tentera Parsi pada ketika itu. Jika menepati kemenangan orang-orang Rom itu dalam masa berlakunya peperangan Badar, bermakna orang-orang Islam telah mengalami 2 macam kegembiraan. Pertama, kerana kemenangan orang-orang Rom. Kedua, orang-orang Islam. Dan kedua, kerana kemenangan orang-orang Islam. Wa huwal azizur rahim. Ujung ayat 5. Dia perkasa lagi penyayang. Siapa dia ni tuan? Allah Subhanahu wa taala. Dia perkasa, gagah dan dia penyayang. Allah perkasa untuk menimpakan seksanya kepada orang yang layak mendapatnya dengan memberikan kemenangan kepada pihak lawannya, dan juga Allah penyayang kepada hamba-hambanya disebabkan tidak mempercepatkan turunnya seksaan kepada orang-orang yang berdosa. Ada orang gagah tapi pembongi, dia kuat. Kerja nak melosang orang je. Tapi Allah Ta'ala dia perkasa, dia gagah. Dalam masa yang sama, dia cukup penyayang kepada makhluk ciptaannya, kepada manusia. Berbeza dengan kebanyakan makhluk, bila dia gagah, dia rasa dia kuat, maka dia gunakan kekuasaannya. Habis yang lemah-lemah dimamah, dimakan, ditalur. Tapi Allah di sini menunjukkan bezanya Tuhan itu. Walaupun dia hebat, dia perkasa, dia boleh buat apa dia nak. Syukur dia, pokok dia lah, dia Tuhan. Tapi dalam masa sama, dia cukup rahim. Kalau ikutkan tuan-tuan, apa yang telah kita lakukan, tak layak kita ni dapat nikmat Tuhan dah. Kalau ikutkanlah kesalahan manusia ni, tak layak kita dapat nikmat Tuhan. Tapi Allah Ta'ala lah, kau tengok perangai kita ni kan. Kan dia perkasa, bagi batu budak ni, bagi batu kan. Sekejap kau nak tarik, boleh tarik je. Suruh semayang malih, tutup aurat tak tutup, cakap kasar. Jangan main judi, jangan teragak harap, dia teragak harap. Banyak kesalahan manusia ni kalau Allah Ta'ala nak konon kita ni. Kan dia hebat. Sekali kunnya, fayakun lah. Sampai ke hari ni. Tuan tengok. Sampailah ke hari ni, manusia hidup senang lenang. Baik yang beriman maupun yang tak beriman. Bahkan yang tak beriman tu lebih-lebih lagi lah. Melebihi orang beriman dalam kehidupan, standard kehidupan dunia dia. Kotor dia banyak. Kita beriman. Ketok dia yang besar. Tanah dia yang banyak lagi, lapang. Kan? Apa lagi tak ada. Semua segala-gala lebih. Padahal kita yang beriman ni. Kalau ikut macam itulah kan. Tapi Allah itu dia rahim. Kan? Dia penyayang. Kan? Dia bagi lagi tempoh pada manusia yang ramai ni. Supaya bertaubat. Ingat. Sehingga perkasa dan penyayangnya Tuhan ni. Buatlah dosa. Walaupun sebanyak buih di lautan. Disampaikan kepada Nabi-Nya, beritahu kepada manusia. Walaupun dosa kamu tu sebanyak buih di lautan. Selagi nyawa kamu tak sampai ke kerongkong, ghor-ghorah, kau minta ampun kat aku ampunkan. Begitu sekali sayangnya Allah Ta'ala kepada manusia. Tetapi manusia yang jahil ni, yang zalim ini akhirnya tidak dapat melihat kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu orang yang beriman, orang yang faham,
Mereka ni makin hampir dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Rasa bersalah pula kalau hari tu hidup tapi ibadah kurang. Rasa bersalah. Kan? Orang-orang yang dekat dengan Allah. Kita tak ada rasa apa-apa eh. Quran tak baca kadang tu tak ada masalah pun. Selawat hari tu tak ada masalah pun, tak ada. Orang-orang yang tulus pandang ni, mereka dapat melihat kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu Wa Taala dan merasakan. Sebab tu saya selalu sebut dulu, hidup ni tuan-tuan, jangan main pagi sementara tengah hari, tengah hari sementara petang, petang sementara malam, hidup sementara mati. Tak. Dia ada mesti satu hari itu mesti ada satu waktu kita duduk. Jangan duduk saja-saja monong je tak dapat apa-apa tu. Duduk sebut tafakur. Duduk monong mikir. Senang cakap, hidup ni mesti dihayati. Mesti dihayati. Dipandang, diteliti, dia akan datang. Berfikir tu nanti akan datangkan kesedaran dalam diri kita. InsyaAllah berfikir tu dalam seminit mungkin saat 2 je. Tapi akhirnya kesannya besar. Kita mula sedar, banyakkan ibadah, baca Quran, rasa dah lama tak tahajud dah minggu ni, seminggu tak ada langsung tahajud. Kita lebih bersemangat untuk bertahajud. Quran dah lama tinggal, hidup balik nyawa nak baca Quran kan. Itu semua melalui tafakur. Munajat kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ingat tuan-tuan cukuplah sekadar itu untuk pagi ni. Mudah-mudahan ada kebaikannya insya-Allah. Kalau panjang umur, murah rezeki tuan-tuan. Kita sambung pada minggu-minggu akan datang. Aku qauli hadza, sallallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita sambung kuliah kita tuan pada tahun harapan. Ambil lagi lah. Kan? Ambil lagi ni setahun ni. Tahun depan dah sambunglah kuliah ni insya-Allah. Ada soalan tuan-tuan? Kau dapat jawab, saya jawab. Kau tak dapat jawab, saya hutang dulu sebab ilmu ni bukan kita punya kan. Kok ada lah. Kok tak ada kita berhenti kat sini. Allah. Tak ada tuan ya, tak ada kita berhenti kat sini lah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma zidna 'ilman nafi'a warzuqna fahma. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna 'ala zikrika wa syukrika wa husni 'ibadatik. اللهم ارزق أولادنا بالنجاح في كل امتحانهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. تسبيح كفارة dan سورة العصر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والله أعلم بالصواب.